burung pekaka di atas atap, penat kembara mencari air. Sampailah kita ke akhir kitab, menghadap ia kali terakhir. Terbang ke bukit terlalu payah, mencari air masih tak dapat. 8 bulan kita berkuliah, sebanyak mana ilmu yang dapat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, kalau nak diikutkan, kita mengkhatamkan kita punya kitab setelah 8 bulan berlalu. Sampailah kita kepada muka surat terakhir. Dah lama dah rupanya. Sebelum kita pergi kepada perkongsian kita pada malam ini, kita imbas kembali kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lalu kita sentuh tentang perjalanan Nabi Muhammad turun daripada langit, turun sampai ke Palestin, balik ke Mekah. Antara perkara yang disentuh Nabi Muhammad, dia terkejut jumpa satu orang malaikat yang tak senyum dekat dia. Rupa-rupanya itulah malaikat yang tak akan senyum pada siapa-siapa, iaitu Malik, penjaga neraka. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Mekah, dia berasa gusar. Sebab apa? Dia nak kena ceritakan perjalanan dia ini kepada orang di Mekah. Tapi dia tahu dah, kalau dia cerita mesti orang tak percaya. Jadi selepas subuh itu, Nabi Muhammad pun dia duduk bersendirian. Lalulah Abu Jahal. Dia pun tanyalah lebih kurang dalam bahasa kita lah. Kenapa Muhammad? Nampak lain macam je hari ni? Ada cerita baru kot? Nabi Muhammad kata ada. Apa cerita dah? Cuba cerita. Semalam aku Isra'. Aku pergi ke Palestin. Lepas tu pagi ni kamu dah sampai sini dah? Dah sampai sini dah. Tapi Abu Jahal ni dia cerdik politik dia. Dia tak nafikan cerita Nabi Muhammad. Sebab kalau dia kata ini yang tipu ni, terus Nabi Muhammad tak mau cerita dah. Abu Jahal ni dia punya target nak bagi Nabi Muhammad susah, bagi malu. Jadi Abu Jahal kata, baiklah, apa kata kalau kita kumpul orang-orang semua, lepas tu kamu cerita. Mau cerita tak? Dia cuba perangkap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata boleh. Abu Jahal pun panggil lah orang Quraisy keturunan Ka'ab, keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Bila kumpul, Nabi Muhammad pun ceritalah perjalanan dia. Cerita dia ini menyebabkan orang-orang yang mendengar tu letak tangan atas kepala, sebab terkejut. Kebanyakannya tak percayalah. Termasuklah sebahagian orang Islam sendiri pun keluar daripada agama Islam. Sebelum tu dah beriman lah, mereka keluar, kata Muhammad ni penipu. Orang nak pergi ke Palestin tu 1 bulan, balik pula 1 bulan. Dia 1 malam dia pergi balik. Ini semua cerita tipu. Menyebabkan sebahagian daripada orang Muslim di dekat itu murtad. Jadi rasanya itulah benda yang kita sentuh hari itu. Dah habis dah. Sampailah kepada kalam terakhir tuan kitab kita. Malangnya malam ini tak dapat nak bagi nota. Nota dah buat siap dah. Print keluar, dapatlah separuh muka surat. Rupanya dakwat habis. Cari dakwat yang baru tak jumpa. Melilau cari tak jumpa. Belilah. Tak jumpa dakwat ink printer yang baru. Menyebabkan malam ini tak adalah kita punya nota. Tapi tak mengapalah. Dah nak habis dah pun. Malam ni malam last kitab ni. Jadi kata Tuan Syekh Daud Fatani, inilah akhir barang menyahaja fakhir. Dia bahasakan diri dia tu fakhir lah. Fakhir dari sudut ilmu lah. Inilah akhir barang yang menjahaja fakhir, yang muhtaj kepada rahmat Allah. Daud bin Abdullah Fatani, dia sebut nama dia, pada mentaswirkan bicara Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Rupa-rupanya Syekh kita ni, dia ada ambil kitab dalam bahasa Arab, dia terjemah ke dalam bahasa Jawi, dan dia ubah suai sikit-sikit lah. Apa kitab yang dia terjemah? Risalah Najmuddin Al-Ghaiti. Ini nama satu orang ulama. Setengah syarahnya bagi Ahmad Syihabuddin Khalyubi pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar di dalam Makatul Musyarrafah pada 27 hari bulan Muharram Al-Haram
pada hijrah Nabi SAW 1224. Ini tahun 1224 hijrah bulan Islam. Sekarang ini 1432. Maksud dia dah, saya kira-kira tadi lebih kurang 208 tahun. Kitab ni dah 208 tahun disiapkan oleh Syekh Daud Fatani. Kalau ikut tahun Masihinya lebih kurang 202 tahun. Dah 200 tahun dah. Jadi untunglah tuan kitab ni. Sebab apa? Sungguh pun dah berusia 200 tahun kitab dia, tapi masih lagi orang baca. Di pondok-pondok cukup famous lah kitab ni. Jadi yang untung dia tu, walaupun dia dah masuk dalam kubur, di alam kubur, tapi sentiasa duk datang pahala. Sebab orang duk pakai kitab dia. Selagi orang pakai, selagi orang ceramah, selagi orang semak kitab dia, pahala dia tu duk datang. Tu untung dia. Esok ni di hari akhirat, ulama-ulama ni dia terkejut. Tengok banyaknya mata wang syurga yang dia dapat, ganjaran daripada Tuhan. Dia kata, aku buat sikit je dulu. Adalah tiga peti. Tengok-tengok malaikat buat mai amalan-amalan dia, tu dia berpuluh-puluh peti. Dari mana datang banyak-banyak peti ni? Contohlah ya. Dia bukan dalam bentuk peti ni, kita buat contohlah. Kata malaikat, ni semua hasil daripada kamu punya kitab. Kamu punya kitab, orang duk baca selama tu, pahala duk mengalir. Tu untung dia. Jadi kitab ini sudah 200 tahun. Pengajian kita kali ini kali yang ke-84, kuliah maghrib yang ke-84. Banyak kitab dah kita selesai dah. Tapi untuk kitab ini sebanyak 23 kali. Maksudnya 23 minggu. Saya kira-kira tadi tolak bulan puasa, tolak yang saya tak dapat hadir lebih kurang 8 bulan lah. Habis kitab ni. Bukan tebal pun. 28 ke 27 muka surat je. Tak tebal pun. Tapi nak habis dia kena 8 bulan. Punya lama. Jadi sepanjang saya mensyarahkan kitab ini, sebenarnya saya merujuk beberapa buah buku yang lain. Beberapa buah kitab yang lain. Selain daripada kitab Kifayatul Muhtaj fi Isra' wal Mi'raj oleh Syekh Daud Fatani ni, ada juga kitab Kisah Isra' dan Mi'raj. Kalau dalam bahasa Arab dia kitab ini Al-Anwarul Bahiyah fi Isra' wa Mi'raj Khairul Bariyah oleh satu orang ulama besar, nama dia Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dah meninggal dah ulama ni. Kemudian satu buah buku di dalam dia 2 kitab sekaligus. Sebuah tu karangan Imam As-Sayuti. Di belakang dia kitab Isra' Mi'raj juga karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.